Bawakan satu lagi topik yang berkaitan dengan COVID-19 juga, SOP di tapak pembinaan. Kenapa sebenarnya kita kongsi berkenaan dengan ini? Sebab ialah kita lihat ada pentambahan yang mendadak, terutamanya bagi kes baru jangkitan COVID-19. Jadi kita ingin war-warkan kepada anda sekali lagi, walaupun kerap kali kita ingatkan antara SOP ini secara khususnya bagaimana untuk kita sama-sama membendung jangkitan penularan COVID-19 ini. Di studio kami bawakan iaitu Cik Raziz Abdul Rahman selaku Presiden Persatuan Pekerja Mahir Kren Menara Malaysia Pekrema Malaysia, juga Ahmad Zulfaqar Kamaruzzaman selaku Ketua WIP Pekrema Malaysia. Baik, kita terus saja berbincang mengenai SOP ini. Apakah SOP yang telah diperkenalkan untuk mereka yang bekerja di tapak-tapak pembinaan? Tuan Presiden, silakan. Terima kasih. Seperti yang dikeluarkan oleh KKM dan disyorkan oleh CIDB Malaysia, SOP untuk tapak pembinaan ni adalah seperti berikut. Maknanya majikan perlu mengemukakan rekod pemeriksaan kehadiran setiap pekerja. Pekerja warga asing sama ada pekerja ataupun majikan wajib melalui saringan ujian mandatory COVID-19 sebelum dibenarkan masuklah. Semua rekod suhu, pemeriksaan suhu, hand sanitizer, dan majikan wajib menyediakan PPE tambahan termasuk pelitup muka serta memastikan penjarakan sosial sentiasa diamalkan. Lagi baik sekira majikan boleh buat satu jadual berperingkat, mana pengasingan untuk memastikan tiada jarak kerja yang rapat-rapat semasa bekerja. Sedikit sebenarnya akan semua SOP ini, adakah ia akan memberi kesan terhadap jadual pembinaan sedia ada? Secara umumnya, sekiranya diolah dan diatur dengan baik, kita kira takkan mengganggu progres pembinaan, melainkan jika majikan ingkar untuk mengikuti mematuhi SOP ini, itu akan melambatkan, pasti akan melambatkan sekiranya berlaku kluster baru ataupun jangkitan baru penularan COVID-19 dan juga diarahkan tutup oleh CIDB. So daripada kita berfikiran okey, kita tak apa macam ni, tak apa, kerana tak apa ia mengundang bahaya. So kita kata tak apa, kita tak follow, akhirnya kita rugi. Kita nak cepat, akhirnya ia melambatkan. So patuhi SOP. Bagaimana sebenarnya pihak Pekrema memainkan peranan untuk memastikan agar majikan-majikan di tapak pembinaan ini mematuhi SOP tersebut? Kita akan sentiasa memberi tahu kepada pekerja-pekerja pilot Kren Malaysia, selalu akan follow up pada mereka, bagi tahu pada mereka untuk mematuhi syarat-syarat SOP yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia lah. Kita juga melakukan pemantauan. Like double check kan, counter check and balance lah, sebab kita faham tanggungjawab pihak CIDB dan JKKP sangat berat. So kita adalah tanggungjawab persatuan untuk membantu bersama supaya objektif kita jaga kita tercapai. Kalau kita lihat kepada kluster-kluster baru, ada juga yang melibatkan pekerja asing. Jadi mungkin tempat penginapan mereka pun suatu yang perlu kita lihat sebagai punca penularan wabak ini. Bagaimana sebenarnya SOP-SOP ini boleh dipanjangkan kepada pekerja asing, kerana mungkin sukar untuk mereka mengawal keadaan tempat tinggal mereka itu. Saya setuju dengan Terence. Dia sebenarnya dalam SOP ini juga dia ada penginapan alternatif yang mana pihak majikan perlu sediakan sekiranya berlaku kontak rapat berkaitan dengan ini lah. Jadi perlu ada pengasingan. Juga kat sini majikan perlu pastikan pekerja asing hanya kekal di dalam site di kawasan pembinaan tanpa perlu keluar. Kerana untuk mengurangkan kadar risiko keberjangkitan dan penularan COVID. Untuk kita memastikan agar pekerja-pekerja asing ini memahami SOP yang dikeluarkan oleh pihak KKM ataupun MKN sendiri, ialah mereka ni datang dari pelbagai negara. Jadi bahasa itu bila mereka sampai ke sini, tiba ke sini, mereka tidaklah 100% memahami bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Jadi bagaimana Pekrema pastinya mainkan peranan yang penting juga untuk memastikan agar mereka benar-benar memahami SOP yang dikeluarkan supaya mereka sama-sama boleh mematuhi SOP tersebut. Okey, untuk setiap pagi sebelum memulakan operasi bekerja, diorang akan sentiasa untuk dijadikan sebagai rutin harian lah. Maknanya sebelum untuk beroperasi, diorang akan cek suhu dulu. Okey, cek suhu, dan bila ada gejala-gejala yang berkaitan dengan COVID, mungkin dia akan diasingkan. Yang mana yang tiada masalah boleh diteruskan, tapi di bawah pemantauan safety officer. Selain itu juga
pihak NGO MSOSH, Malaysia Society for Occupational Safety and Health, juga ada menyediakan khusus implementation work post COVID, yang mana kita sarankanlah semua pihak majikan Cakna untuk ambil kursus ni, pastikan pekerja mereka terima kursus supaya ada sedikit awareness, kesedaran, supaya dia orang tahu. Kalau kita tanya rata-rata, kita turun padang ke site, kita rata-rata tanya pekerja asing, you tahu COVID apa? Itu pakai tutup muka lah. Kan? Itu saja, simple math untuk dia orang. Tapi sebenarnya benda ni tanggungjawab majikan. Selain pada mematuhi SOP, adalah kewajipan majikan untuk menyediakan latihan. Ini ada dalam OSHA juga, menyediakan latihan dan memastikan pekerja-pekerja mereka faham konsep ni. Dan supaya dia tahu, bukan setakat you sentuh kan. Dan penting juga untuk mereka faham bahawa SOP seperti 3C, 3W itu perlu terus diikuti setelah keluar daripada tapak pembinaan. Mungkin di tapak pembinaan mereka patuh kerana ada pemantauan, tapi bila keluar daripada tempat kerja itu mungkin akan berlaku penularan disebabkan oleh sikap yang sambil lewa tadi. Jadi adalah penting untuk juga kita fahamkan mereka tentang kepentingan untuk menjaga SOP ini. Dari segi maklum balas daripada ahli di seluruh negara, adakah tapak-tapak pembinaan di Malaysia kini rata-rata mematuhi SOP? Okey. Dan saya rujuk data CIDB dulu, daripada 20 April sehingga 2 Jun tahun ini, CIDB ada buat operasi apa semua. Jadi yang 1118 yang mematuhi SOP. 272 tidak mematuhi. 272 tidak mematuhi dan telah diberi amaran lah. Okey, kemudian kita punya personal perkhidmatan sendiri, hasil bancian kita apa semua kita dapati masih ada, tidak dinafikan, masih ada majikan yang ingkar dan pejam mata, tutup mata sambil lewa akan situasi ini. Sama ada nak kata dia orang tak faham akan kebahayaan COVID ni, mustahil. Dia orang sedia, tapi kita faham dia orang nak mengejar progres sebab nak siapkan apa semua kan. Kita faham win-win situation lah. You jaga kita jaga you. So dalam konteks macam ni kita bekerjasama dengan majikan yang mana ada macam ni, kita cuba advice ataupun kita bagi apa yang kita boleh bantuan. Dan sekarang ni kita akan buat kerjasama dengan MSOS untuk program yang itulah ni. Itu lagi bagus. Ada tak laporan pekerja-pekerja asing ni memberontak ke disebabkan perlu mematuhi SOP lah? Kita faham SOP ni akan sedikit sebanyak menyukarkan tugas-tugas mereka di tapak pembinaan tersebut. Jadi untuk mereka yang mungkin tidak memahami, adakah terdapat berapa kes mereka memberontak, tidak mahu mengikuti SOP dan sebagainya dilaporkan di bawah perkhidmatan? Ada juga kes. Contohnya diorang lari daripada sektor pembinaan. Ada. I see. Bukannya tak ada. Dia bila contoh bila diorang macam contoh kata dia nak test COVID. Ada yang segelintirnya diorang lari daripada Diorang tak mahu test. Diorang tak mahu test. Dia rata-ratanya dekat site sekarang lah. Sekarang masalah 2D. Tadi apa? 3CW kan? Ini 2D. Disiplin dan duit. Okay. Masalah disiplin memang berlaku. Masalah duit, kalau you cakap, okay, you tak ikut disiplin, you potong you punya gaji duit, dia orang akan patuh. Itu je. Pekerja asing simple. Dia punya math senang je. You buat salah, kita potong gaji. Dia tak akan buat salah. Satu lagi, kita perlu tanggungjawab safety hospital SSO dan Triple S dekat site, juga OSH koordinator penyelaras OSH untuk memastikan yang penjarakan sosial. Sebab dia orang kadang-kadang dia orang fikir dia orang satu kongsi kan. So tak ada apalah. Tapi dia orang tak tahu, mungkin ada kawan yang baru balik kan, ataupun keluar pergi kedai luar sekedar pergi Aceh beli rokok apa kan. Kita tak tahu. Sama juga macam pekerja di dalam site, yang mana yang pekerja kat site ada dua, satu yang stay, satu yang balik. So yang balik tu dinasihatkan untuk sampai ke rumah, macam kita sendiri selalu buat. Sampai rumah kita buka baju dulu. Anak tak tengoklah dalam bilik khas. Buka baju, kita shower dulu, kita mandi dulu, and then selepas mandi, sabun siap-siap wangi-wangi, agak kita biarkan 30 minit dulu sebelum kita contact dengan dia orang. Itu yang kita sarankan kat semua site lah. Sebab dalam site kan ada dua pekerja kan. Satu yang duduk sana dan satu yang balik. Dan yang balik tu kebanyakan profesional dan kerja HR. Yang mana boleh kerja kat rumah, work from home. Kerani ke HR ke apa, stay. Better lah. Risiko di tapak pembinaan tanpa SOP, sejauh mana pada pengamatan Tuan Razif ni, macam mana? Adakah risikonya tinggi untuk virus ni merebak di kawasan tapak pembinaan? Sebenarnya risiko tu tak tinggi, tapi sangat tinggi. Kerana apa? Kerana sekiranya tiada SOP, sekiranya KKM dan CIDB tidak mengeluarkan SOP macam ni, sekarang dia orang dah keluarkan. Terima kasih dan tahniah. Kalau tak ada SOP ni, penularan tu akan bebas. Macam semakin mula luasa. Sebab dia super virus kan, dia mutate.
kita tak tahu berapa strain dah ada sekarang. Jadi benda macam ni perlu dikawal. So kita minta pihak kerajaan yang sekarang kerajaan memang tengah berusaha segigihnya melalui agensi-agensi berkaitan. So kita minta bukan sahaja kerajaan tapi NGO dan juga yang paling penting majikan serta pekerja di site sendiri cakna dan sedar. Kita sama-sama jaga. Jangan semua harap pada kerajaan. Jangan semua harap pada NGO. Tapi kita kena harap pada majikan dan pekerja. Kalau majikan bagi yang terbaik tapi pekerja sendiri sambil lewa, still tak ada guna juga. At the end kita masih dalam peperangan ni. Kan? Dah surut naik balik. Dah surut naik balik. Kan? Cik Zulfaqar, bagaimana setakat ini kalau boleh kongsikan situasi perumahan di tapak pembinaan? Kalau sebelum COVID kita tahu satu rumah tu memang pack sangat, tidak boleh lakukan penjagaan fizikal dan sebagainya. Jadi bagaimana setakat ini situasi perumahan mereka di tapak-tapak pembinaan tersebut? Okey, dia di tapak pembinaan, di sektor pembinaan, biasanya bahagian safety officer lah. Dia orang akan buat kebiasaannya seminggu 2 ataupun sekali lah lebih kurang dalam seminggu dia orang akan bersihkan tempat tu dan dia orang akan pantau dari semasa ke semasa untuk mengelakkan berlakunya jangkitan-jangkitan yang berkaitan. Jadi kat sini safety memainkan peranan yang besar jugalah kepada site sebab sektor pembinaan. Jadi ada yang dalam sektor pembinaan ni rumah diorang di dalam sektor pembinaan, di dalam site. Jadi ada yang dekat bangunan, ada yang dekat tu. Jadi diorang akan pantau daripada segi pembersihan, tandas, tempat-tempat diorang makan, semua diorang akan pantau lah. Tempat kebersihan tu semua dia akan jaga. Jadi setiap minggu safety officer akan buat briefing untuk bagi kesedaran, bagi maklumat semasa sebab dia orang kadang-kadang terlepas pandang sebabkan dia orang punya waktu kerja. Sedikit tambahan, kalau ikut SOP yang betul, kawasan guna sama yang kita semua guna ni, sepatutnya disinfeksi nyah kuman 3 kali sehari. Minimum ni kos ni semua ditanggung oleh majikan, kontraktor utama dalam konteks ni. Dan kita faham kadang-kadang kan bukannya murah kan. Tapi syarat yang KKM permudahkan ya, tak perlu lantik. Tidak semestinya kena lantik yang kontraktor yang ada berdaftar KKM, tak, you boleh buat sendiri. Tapi mematuhi peraturan kawalan penyakit. Yang penting kalau kita follow, kita patuh, insya-Allah kita untung. Dalam keadaan sekarang kita kena patuh untuk kita untung. Kalau kita tak patuh, kita boleh rasa kita untung. Tak, bila kena kita memang rugi. Ada site yang telah ditutup. Dan ini akan terus melambatkan proses pembinaan itu tadi. Kerana terhenti begitu saja. Kalau kita lihat kepada situasi di mana para pekerja asing tadi juga disaring untuk COVID-19, berapakah kali ataupun kekerapan yang disarankan untuk para pekerja tapak pembinaan disaring untuk COVID-19? Encik Aziz. Okey. Terima kasih pada Perkeso dalam hal ini sebab Perkeso memang gigih untuk melakukan saringan pada pekerja asing yang mana majikan dia berdaftar dengan Perkeso lah. Jadi dalam konteks ni kekerapan adalah tengok pada dia punya keluar dia. Okey, katakanlah dia dalam site tu, memang dia dalam site je. Kan? So kita harapkan setelah hilang 30 hari saring 1 kali. Tapi semua ni adalah atas budi bicara lah. Kan? Sekiranya tiada keraguan yang munasabah, tak ada sebab untuk saring, maknanya dia memang duduk situ je dan tak ada kes, maknanya selepas 40 hari okey, ujian sekali lagi semua dah tak ada, so tak perlu. Tapi sekiranya timbul keraguan, maksud dia selepas 40 hari semua dah tak ada, tiba-tiba balik engineer dia daripada negara masuk pula site, yes, why not, kan? Better kita cegah sebelum terlambat lah. Adakah terdapat keperluan, contohnya pemakaian PPE itu mustahil lah sebab kerja di tapak pembinaan dengan peluh dan sebagainya tidak membuatkan mereka untuk perlu memakai PPE tersebut. Tapi peralatan lengkap lain, contohnya face shield dan sebagainya, adakah ini perlu disediakan oleh majikan juga? Kerana bila ada face shield tu, apabila mereka berkomunikasi antara mereka akan mengurangkan sedikit jangkitan tersebut, atau hanya pelitup muka saja yang akan disediakan? Itu untuk pekerja-pekerja asing ni biasanya susah dia nak pakai face shield ni. Biasanya dia orang akan kerja pakai sejam 2 jam buka, ataupun safety officer buat pemantauan baru dia pakai. Biasanya dia orang akan sedikit sukar lah, sedikit sukar. Bukan dia orang kata tak boleh pakai, dia orang boleh pakai tapi sedikit sukar, perlukan pemantauan. Setakat ni yang praktik adalah pelitup muka. Sebab dia orang bekerja dengan keadaan panas. Kan? Katakanlah pekerja asing tukang batu lah. Buat dengan face sheet, sekejap pula kena konkrit tu. Kena simen. Tapi benda ni mungkinlah praktikal. Tengok pada keadaan. Kalau site tu memang dia memang red zone ke apa kan, kenalah. Kena betul-betul diperketatkan. Tapi kalau dia macam just nice,
mungkin bersyarat. Kalau dia okey, mungkin pemulihan. Gitulah. Setakat ni kita banyak berbincang tentang SOP-SOP yang juga menimbulkan isu kos. Dan kos ni semua ditanggung oleh pihak majikan. Apakah maklum balas daripada pihak majikan kepada Yang jujur ke? Yang jujur lah. Selalunya Encik Aziz jujur. Dia macam ni. Kebiasaannya dalam situasi inilah semua terkesan kan kerana COVID daripada hari itu dari PKP. Jadi majikan sekarang bila dah diberikan, terima kasih kepada Kementerian MITI, berikan peluang untuk memulih menjana ekonomi balik dalam PKPP ni, jadi majikan mengambil peluang untuk kejar balik semua yang dah rugi sebelum ni kan, untuk cover balik. So bila benda tu perlu, yes, dia orang akan patuh. Tapi bila benda tu boleh dia orang nego, pada pandangan dia orang, boleh dia orang okey tak apalah kan. Dia orang akan bukan abaikan, tapi dia orang akan KIV dulu. Itu perkataan yang sesuai. Tapi pada kita di pihak persatuan, no kompromi. Sebab benda ni bukan melibatkan side tu, melibatkan satu Malaysia dan mungkin satu dunia. Kita tak nak Malaysia dikenali sebagai negara pengeksport COVID-19. Kan? Kita nak dikenali sebagai negara di Asia, insyaAllah, antara negara yang bebas COVID. InsyaAllah, kita sama doakan. Nanti kita akan kembali kepada angka sifar kes baru itu tadi. Cuma daripada tadi kita cerita berkenaan SOP di tapak pembinaan tersebut. Kita tak cerita pula on-site majikan ni. Majikan pun dilema sebenarnya kan. Kita tak boleh letak kesalahan 100% kepada majikan ini. Jadi apa suara-suara keluhan daripada majikan yang Pekemah mungkin boleh kongsikan lah, kalau sesiapa yang sedang menonton ni boleh sama-sama cari solusi untuk majikan dan juga pekerja di tapak pembinaan ni. Nombor satu biasanya dia orang kewangan lah. Kewangan, sebab kan tempoh yang dia orang nak kejarkan balik tu semuanya dia orang kirakan kos. Tanpa kewangan kos pun tak berjalan, kerja pun tak jalan. Jadi dia orang kira nak kejar balik target dia orang tu makan masa lagi. Kita pun ngikut dia orang ngikut syarat-syarat SOP daripada KKM kebenaran untuk pekerja, maknanya bilangan disusutkan. Mana di paling minima untuk dia orang bekerja di sektor pembinaan, warga asing bekerja di tempat pembinaan lagi, untuk jangka masa dia orang bekerja pun dipendekkan. Jadi dia orang nak kejar masa daripada yang sebelum ni mungkin dia kata boleh siap dalam setahun, tapi bila jadi perkara yang begini COVID-19, serangan gejala COVID-19, jadi diorang punya target tu dia jadi lagi panjang, masa dia lagi terlampau panjang. Jadi dia kira kos pun makin panjang. Jadi lagi pelbagai serangan lagi, jadi dengan pekerja asing lagi yang makin disusutkan lagi, dengan kos lagi dia kira sedikit merungsingkan diorang lah, sedikit merungsingkan diorang. Jadi sekiranya ada yang disaring positif, apakah SOP yang seterusnya? Okey, sekiranya positif, perlulah dikuarantin dan dimaklumkan pada KKM, pada Kementerian Kesihatan untuk langkah seterusnya lah. Dan pihak majikan perlu jujur benda ni. Tidak dinafikan dalam situasi ni majikan pun mangsa. Kan, sebab kita tahu dia ada kepentingan, dia kena sebenarnya majikan ni sukar untuk kita akui, tapi majikan ni adalah nadi utama. Sebab dia menjana ekonomi dan mewujudkan kebolehpasaran, beri peluang pada pekerjaan pada kita semua. Cuma yang kita sakit hati bila ada majikan yang ingkar. Tapi ada juga tidak dinafikan majikan yang patuh. Buktinya tadi 1118 yang patuh berbanding dengan nilai yang kecil 272. Mungkin terlepas pandang atau sekian. Jadi bila berlaku yang saring positif, maka perlulah majikan untuk maklumkan pada KKM, kemudian kuarantinkan individu. Ya, betul, individu. Sebab tu tadi dia cakap perlu ada penginapan alternatif yang mana perlu disediakan sekiranya berlaku kontak rapat. Dan maknanya kalau dia tu PUS kan, mana dalam pemantauan sekalipun kena pantau. Dan seterusnya. Okey, baik. Sedikit pesanan untuk siapa-siapa yang punya ahli keluarga yang bekerja di tapak pembinaan ataupun bekerja berdekatan di tapak pembinaan tersebut. Saranan sedikit untuk mereka lah supaya lebih berjaga-jaga, supaya lebih berhati-hati dalam tempoh pandemik ini. Okey, saranan saya lah bagi yang keluar bekerja, sebelum balik kerja tu pastikan di setiap site ataupun sektor-sektor pekerjaan ada sediakan sanitize, lagi ada pencuci tangan, bersihkan tangan dulu, bersihkan diri sebelum untuk pulang kerja. Jadi sebelum pulang dah selamat sampai ke rumah, pastikan jangan sampai peluk pada anak isteri dululah. Jangan berkontak rapat dulu, bersihkan diri dulu, mandi semua. Selesai daripada itu barulah boleh untuk berborak ke, makan bersama ke, baru boleh senang cerita selamatlah.
Yang itu saya rasa tak salah semua amalkan. Elok semua Keluar, amalkan. balik ke rumah, mandi dulu. Rasa tak salah kalau semua amalkan perkara itu. Seterusnya untuk rawatan mereka yang dikesan positif. Adakah terdapat tabung bantuan ataupun disediakan juga oleh pihak majikan untuk rawatan mereka? Dalam konteks ni pekerja asing dengan pekerja tempatan lah. Pekerja asing setakat ni atas ihsan majikan masing-masing. Tapi untuk pekerja tempatan, kita ada PKSO. Itulah pentingnya cara rumah PKSO. Dan kita pun ada kerajaan melalui agensi-agensi lain yang banyak membantu. Tak dinafikan. Ini usaha kerajaan sekarang, kerajaan prihatin sekarang. Dan juga majikan. Majikan memang berbelah ihsan lah dengan rakyat kita. Sebab masa ni, yang bagusnya pasal COVID ni, kita sama-sama sedar kita saling memerlukan antara satu sama lain. Kerajaan perlukan kita perlukan kerajaan. Kenapa kita tak jaga kita? Wow. Okey, message ringkas. Saya sebenarnya nak akhirkan dengan pantun tau. Okey, silakan. Tak apa, ada masa. Memang cantik bunga pagi. Kumbang di tepi ingin memikat. Terima kasih mengundang kami. RTM TV1 juara rakyat. Wow, terima kasih Encik Aziz. Memang terima kasih kerana pantun tu. Kalau ada masa lagi saya akan beli pantun. Okey, terima kasih Encik Aziz juga Encik Zulfaqar sampai hari ini. Hampir setengah jam sebenarnya, hampir untuk kita bercakap berkenaan dengan SOP tapak pembinaan dalam norma baru hari ini. Moga ia dapat berikan manfaat untuk anda bagaimana dilema antara pekerja dan juga majikan di tapak pembinaan hari ini.